Terima kasih Tok Yang di-Pertua kerana memberikan saya ruang untuk turut sama berbahas, menyumbang, membahaskan usul titah ucapan Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong pada 10 Mac yang lalu. Saya cuba untuk berbahas dalam tempoh yang ditetapkan, cuma hanya ingin memohon sedikit ruang waktu lebih kerana memandangkan ini ucapan perbahasan titah yang di-Pertuan Agong yang terakhir saya sebelum bersara pada bulan 5 akan datang. Datuk Yang di-Pertua, terlebih dahulu saya ingin secara peribadi merakamkan ucapan takziah kepada keluarga penumpang dan anak kapal pesawat MH370 yang sehingga hari ini masih tiada kabar berita yang jelas tentang kedudukan mereka. Saya juga ingin merakamkan ucapan takziah kepada keluarga mendiang kapal Sing yang meninggal dunia baru-baru ini dalam insiden kemalangan jalan raya. Kita kehilangan satu tokoh daripada pihak bukan kerajaan yang telah banyak menyumbang idea dan pandangan ke arah pembangunan negara. Sebelum saya melanjutkan ucapan saya berkaitan dengan perbahasan ini, saya ingin menyentuh sedikit kerana saya tertarik dengan beberapa pandangan yang diberikan oleh Yang Berhormat Datuk Adam sebentar tadi, yang berkaitan khususnya, cuma satu saya nak sentuh, yang berkaitan khususnya tentang cas kemasukan kereta Singapura ke Malaysia. Saya masih ingat, kalau tidak silap saya, beberapa sesi yang lepas, semasa kita membahaskan ucapan bajet 2013 atau 2012, saya pernah menyarankan kepada kerajaan, daripada kita menaikkan cukai atau kita mencanangkan bentuk cukai baru dalam bentuk GST, apa salahnya kita melihat semula kepada beberapa peruntukan akta cukai yang lapuk yang tidak pernah diperbarui. Saya beri contoh yang khusus ketika itu, satu cukai tentang kemasukan lori-lori Malaysia ke Singapura yang dikutip di Singapura tetapi tidak dikutip di Malaysia. Kita bawa masuk pasir, kita bawa masuk tanah, kita bawa masuk bahan binaan kepada Singapura untuk membangunkan Singapura. Mereka charge kita lagi dan kita tak dapat apa-apa. Hanya pengusaha tersebut saja yang dapat. Negara tidak beroleh apa-apa. Dan kalau tidak silap saya ada menyebut angkanya lebih kurang 1 bilion Singapura dolar khusus untuk kutipan kemasukan kenderaan Malaysia ke Singapura. Jadi saya minta Menteri yang berkenaan untuk mengambil berat pandangan yang diberikan oleh Yang Berhormat Adam Hamid sebentar tadi, dan juga untuk melihat kembali cadangan saya yang terdahulu, kerana daripada kita mengembalikan beban mendapatkan sumber kewangan negara kepada rakyat, kita pas semula kepada Singapura yang banyak membebankan kita. Itu yang pertama. Yang kedua, semasa pembahasan usul titah Baginda yang lalu, Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ada menyebut sedikit tentang tragedi yang berlaku pesawat MH370. Saya juga ada menyebut secara sepintas lalu dalam soalan saya yang tidak dijawab sepenuhnya oleh menteri yang berkenaan. Saya tidak mahu menyalahkan menteri yang berkenaan kerana mungkin beliau salah faham tentang maksud soalan saya. Apapun, untuk perbahasan ini kita harus akui bahawa tragedi ini secara tidak langsung dan juga secara langsung mendedahkan tahap sebenar kesiapsiagaan kita, negara kita, dalam menguruskan sebarang krisis, khususnya seperti ini yang berbentuk internasional, yang berbentuk antarabangsa. Bila kita didatangi oleh media-media luar yang tidak ada ihsan kepada kita, kita tidak mampu menjawab persoalan. Saya merakamkan ucapan setinggi-tinggi tahniah dan terima kasih kepada anggota keselamatan kita yang sekarang ini masih menyabung nyawa, berpengkalan di Perth, setiap hari keluar mencari pesawat ini. Ya, rakan saya juga ada di sana sekarang ini, menjabung nyawa dengan pesawat yang serba kekurangan, kelengkapan yang masih terlalu daif dan usang. Ya. Dalam soalan saya tersebut sebenarnya, ini berkaitan dengan audit negara, ya. Saya menyatakan, saya menanya, kenapa audit negara tidak melihat semula perbelanjaan berat beribu juta, berbilion ringgit yang sudah
dan pernah dibelanjakan untuk membelikan kelengkapan persenjataan dan juga logistik keselamatan negara. Itu soalan saya. Saya tidak pernah menanyakan berapa belanja yang dah keluar untuk tragedi Lahad Datu. Tak pernah kita persoal. Saya tidak pernah menanyakan berapa banyak kerajaan perlu keluar untuk mencari pesawat MH370. Itu saya tidak akan pernah persoalkan. Kerana itu menjadi tanggungjawab negara untuk mencari rakan-rakan dan saudara kita yang masih hilang. Yang saya persoalkan, kenapa Jabatan Audit Negara tidak memberikan pandangan yang lebih teliti dan menyeluruh tentang persoalan persenjataan, kelengkapan keselamatan negara. Dan saya juga menanya secara tambahan, adakah kerajaan hari ini mahu menilai semula sistem pemerolehan persenjataan tersebut? Negara-negara luar, yang Tuan Yang Pertua, negara-negara luar yang maju atau tidak maju, kecuali beberapa negara yang saya tidak mau sebut dalam Dewan Yang Mulia ini, membeli senjata atau apa-apa logistik keselamatan negara melalui proses G2G, government to government, tidak melalui proses menggunakan ejen pihak ketiga. Mereka melibatkan semua jeneral, tentera darat, tentera udara, tentera laut dan segala macam agensi keselamatan dalam memutuskan persoalan persenjataan apakah yang sesuai dan perlu untuk negara mereka. Karena hanya mereka yang tahu, mereka yang pakar. Saya tak tahu nak pakai kapal selam mana nak cari benda dasar laut. Itu yang kita persoalkan. Kita beli kapal selam, ya, tetapi kapal selam yang kita beli tidak mampu melaksanakan operasi mencari dan menyelamat. Kita terpaksa dengar bagaimana Singapura cuba memberikan bantuan menggunakan kapal selam mereka untuk operasi mencari dan menyelamat. Negara kecil seperti Singapura boleh beli, takkan kita tak boleh beli? Bagaimana saya mendengar rungutan daripada teman-teman yang terlibat dalam TUDM, mereka terpaksa menggunakan pesawat C-130 yang memang tak sesuai sama sekali, sedangkan kita punya kemampuan dan pernah dicadangkan dulu oleh TUDM kepada kerajaan Malaysia untuk membeli beberapa pesawat yang saya lupa jenama dan modelnya, tetapi hari ini diguna pakai oleh tentera Australia bagi membantu Malaysia mencari pesawat tersebut. Tragedi MH370, tragedi Lahad Datu dan apa juga tragedi yang ini cuma satu penyakit untuk memberikan kita keinsafan dan kesedaran tentang kesilapan kita sekiranya ada. Kalau kita tidak mampu menginsafi kelemahan kita, apalagi dalam soal mempertahankan kedaulatan negara, kalau semua teguran dianggap sebagai membangkang, kalau semua teguran dianggap sebagai cubaan menjatuhkan negara, kita nak dengar siapa lagi? Kami rakyat Malaysia, bila kita bercakap kepentingan kami di sini, bukan bila negara diserang kita akan lari. Karena itu Datuk Yang Di-Pertua, tragedi ini sepatutnya membuka mata kita seluas-luasnya, dan kita harus memperakui kelemahan kita dalam kita berhadapan dengan pengurusan krisis yang sebegini penting. Tan Sri Yang Di-Pertua bercakap menyambung, saya ada mendengar Yang Berhormat Datuk Rahman ada menyebut, kalau tidak silap saya, berkenaan dengan kelengkapan peralatan APMM, Agensi Penguatkuasa Maritim Negara Malaysia, betul kan? Ya. Saya juga mendapat maklumat yang lebih kurang sama. Agensi tersebut ditubuhkan untuk mengawal selia persoalan keselamatan dan kedaulatan perairan negara. Tetapi malangnya, hari ini seolah-olah berlaku percanggahan atau pertindihan kuasa antara APMM dan pihak polis marin. Kadang-kadang percanggahan dan pertindihan ini lebih bersifat teknikal. Saya mohon kerajaan meneliti semula peranan APMM dan kalau perlu mengeluarkan satu tindakan yang tegas untuk menyelaras semula semua aspek kerja
dan bidang kuasa APMM. Saya juga mohon agar pihak kerajaan untuk meneliti semula kelengkapan yang usang. Betul, saya cek apa yang Datuk Rahman cakap betul. Kapal yang ada umur 30-40 tahun, ada yang 50 tahun. Kapal-kapal yang lebih sesuai disimpan. Buat apa? Kita bukan nak mengair ikan di perairan. Kita nak mengawal keselamatan negara. Kerana itulah lanun-lanun di kawasan Sabah bebas dan berleluasa bertindak. Ini persoalan keselamatan dan kedaulatan negara. Ini bukan persoalan politik remeh dan cetek. Kita semua harus melihat ini dari aspek yang lebih positif. Tuan Sri Yang Di-Pertua, kita jangan jadikan persoalan remeh teknikal pertindihan kuasa ini sebagai halangan kita untuk mempertahankan negara. Agensi yang terbabit jangan terlalu mempertahankan sempadan kekuasaan mereka. Ini bukan persoalan siapa lebih hebat, siapa punya senjata lebih canggih, siapa punya bot lebih laju. Ini persoalan mempertahankan negara. Sekarang ini terlalu banyak penyusupan yang berlaku. Penyusupan di sempadan jalan darat di utara bebas dengan lubang tikusnya. Penyusupan di lautan sepanjang perairan Selat Melaka bebas keluar masuk pendatang asing tanpa izinnya. Sampai bila kita nak tutup mata tentang persoalan ini? Sampai bila kita nak bermain politik tentang soal keselamatan rakyat? Ini kerajaan harus lebih tegas. Ini kerajaan harus lebih berani. Harus ada lebih dengan izin. Political will to make change. Jangan tertakluk dengan amalan lapuk semata-mata menjaga hati beberapa pihak. Kalau kita perlu ambil contoh yang terbaik dan jangan ambil contoh negara yang tidak baik. Tuan Sri Yang Di-Pertua, boleh tentang persoalan kes. Ya, sila. Wabi, ada pandangan atau cadangan macam mana nak tutup lubang-lubang tikus di sepanjang yang beratus-ratus lubang? Apa cara supaya sebelah Keselamatan Indonesia tak masuk sewenang-wenangnya? Boleh beri pandangan sikit? Saya Ketua, kebetulan saya juga tinggal di sempadan Kedah. Kita tidak boleh nafikan bahawa di sempadan ini ada saudara kita yang tinggal menjadi warga di Thailand dan juga begitu juga di Kalimantan, warga Indonesia tetapi bersaudara. Kerajaan harus tegas dan ketat dalam mengawal pintu masuk, tetapi pada masa yang sama membuka ruang yang lebih mudah untuk warga yang berulang-alik setiap hari. Kerana persoalan persempadan negara ini persoalan politik. Mereka tak fikir tentang politik. Dia kira makcik dia ada kat seberang sana. Ini kena ada sedikit kelonggaran dari segi pas masuk, tetapi sistem kawalannya harus lebih tegas. Saya tak mau cerita tentang apa yang berlaku di sempadan di Bukit Kayu Hitam dan Padang Besar, bagaimana mudahnya orang keluar masuk tanpa kawalan. Ini pengalaman peribadi saya sebagai orang yang tinggal di sana. Terima kasih atas pandangan cadangan tadi. Tuan Sri Yang Di-Pertua, satu lagi berkenaan dengan kes ini, ya. Saya tertarik bila pengisytiharan kali pertama oleh Yang Berhormat Perdana Menteri yang menyebut tentang pesawat ini dikatakan berakhir di koridor selatan, ya. Ada implikasi yang kurang disedari. Mungkin pihak kerajaan harus lebih berhati-hati dalam menasihati Perdana Menteri. Sebarang pengisytiharan rasmi tentang status atau kedudukan penumpang dan anak kapal ini ada implikasi undang-undangnya yang tersendiri. Kita tidak boleh sewenang-wenangnya isytiharkan orang itu mati. Tak boleh. Kecuali kalau kita temui bangkai pesawat atau mayat-mayat mereka yang hilang. Tak boleh. Undang-undang negara ini memperuntukkan selama 7 tahun
sebelum kita memutuskan status mereka yang hilang. Dalam agama Islam ada pelbagai pandangan mazhab, daripada 4 tahun sehingga umur mereka yang hilang 120 tahun. Pandangan berbeza. Pandangan mazhab Maliki 4 tahun. Boleh beri laluan? Bagi saya habis sikit dia hari ini sebab terputus di tengah jalan. Pandangan mazhab Hanafi banyak pandangan, ada kata 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun sehingga 120 tahun. Pandangan mazhab Syafi'i ada yang menurut pandangan Hanafi, ada yang berkata bahawa terserah kepada pemerintah. Kalau terserah kepada pemerintah, kalau ikut undang-undang negara 7 tahun. Mazhab Hambali menyebut 90 tahun, umur 90 tahun, bukan kena tunggu 90 tahun. Dalam konteks binasa dan mati tetapi hilang, ada pandangan menyebut 4 tahun. Dan kalau berlaku contohnya gempa bumi dan hilang, ada mengatakan sehingga 1 tahun. Implikasinya cukup berbeza. Sebelum saya sambung, saya bagi laluan dulu yang nak bertanya. Terima kasih kepada Datuk Doktor Yang Dipertua dan Yang Berhormat. Kalau tak silap saya lah, yang statement kenyataan PM itu, flight MH370 itu tamat, ended, itu aja, berakhir. Jadi itu aja, dia tak lanjut ke orang sudah tak ada apa-apa lagi. Jadi yang bila ada tuduhan sebagai yang tadi kalau tak silap saya, yang Australia, pihak Australia sana pun kata yang apa dikatakan oleh PM kita tak salah, yang itu sah. Okay. Jadi saya minta pandangan YB lah. Terima kasih atas pandangan tersebut. Mungkin Yang Berhormat tidak dengar ungkapan saya kali pertama tadi. Saya mengatakan bahawa Perdana Menteri mengumumkan atau mengisytiharkan bahawa pesawat ini berakhir, sama juga bunyinya ended. Dia tak pernah sebut kata dah mati. Berakhir di koridor selatan di Lautan Hindi. Ya, saya tidak pernah menuduh Perdana Menteri kata dah mati. Boleh tak saya memohon supaya masalah-masalah semantik seperti itu tak akan berakhir. Ya. Kita ni bijak-bijak semua. Kalau orang berunding yang bijak dan yang pandai, ibarat hanyut di air tenang, takkan ke mana-mana. Jadi masalah semantik saya minta supaya kita hentikanlah. Cuma itu yang tujuan saya bangkitkan persoalan ini ialah kesan perundangannya, kesan terhadap kerja, kesan terhadap harta pusaka, perwarisan, banyak benda yang berkaitan tentang mereka yang hilang dan mati, persoalan yang berbeda. Jadi saya mohon kerajaan agar lebih berhati-hati dalam melakukan sebarang pengisytiharan. Salah semantik, salah terminologi, kesannya juga berbeza. Jadi kita harus berhati-hati. Orang lain mungkin tak kisah sangat, gunalah perkataan apa pun, tetapi kesan perundangannya adalah berbeza. Itu pandangan saya dalam persoalan ini. Sebenarnya saya kemukakan soal semantik itu untuk membela Yang Berhormat. Ya, saya faham. Sebab itu saya nak menokok tambah lagi tadi. Dan untuk memperlihatkan impartiality of the chair. Terima kasih. Terima kasih. Persoalan-persoalan teknikal yang lain kita tidak mahu bangkitkan di sini kerana kita tidak tahu apa yang terjadi sebenarnya. Kita memohon agar Allah memberikan kita kelapangan penglihatan agar akhirnya tragedi ini kita ketahui berakhirnya di mana. Kita tidak mahu bercakap dalam dewan persoalan-persoalan assumption, dengan izin, ya. Cerita di internet, cerita di sana, cerita di sini, tak mahu. Cuma itu pandangan peribadi saya tentang persoalan ini, dan saya mohon kerajaan mengambil pandangan terhadap cadangan saya tadi. Persoalan kedua yang berkaitan dengan ucapan titah Baginda ialah Baginda menyebut tentang persoalan pendidikan. Jelas Baginda mengambil berat soal pendidikan, walaupun sewaktu dulu menjadi Sultan Kedah, setiap kali ucapan Baginda, persoalan tentang pendidikan tidak pernah Baginda tinggalkan. Berkaitan tentang soal pendidikan ini,
saya ingin menyentuh kembali jawapan yang diberikan oleh Menteri berkaitan dengan sistem penilaian berasaskan sekolah. Kalau Dewan yang mulia ini masih ingat, saya pernah bangkitkan persoalan yang sama hujung tahun lepas semasa kita membahaskan belanjawan, dan saya sudah menegur tentang kebarangkalian kegagalan sistem yang diperkenalkan. Datuk Yang Di-Pertua, dalam kes ini, mau atau tidak mau, kita harus akui bahawa KPM gagal dalam persoalan memperkenalkan satu sistem baru, iaitu yang dipanggil tadi SPBS. Mangsanya ialah guru, mangsanya ialah pelajar-pelajar tingkatan 3 tahun ini yang menjadi generasi awal diperkenalkan. Kita jangan jadikan guru dan anak-anak kita sebagai dengan izin guinea pig untuk memperkenalkan persoalan baru. Di Malaysia, persoalan dasar pendidikan negara berubah-ubah ikut suka menteri yang dilantik. Ini kita harus akui. Di negara luar, di negara maju, kalau kita nak ambil contoh negara maju, kita jangan ambil contoh Zimbabwe atau Bangladesh, ya, kita ambil contoh negara maju. Di England, sistemnya masih sama. Daripada zaman dulu, O levelnya, A levelnya tetap sama, dan kandungan pendidikan mereka mampu melahirkan generasi baru pelapis yang boleh membangunkan negara. Tetapi hari ini kita mencuba pelbagai sistem, sedangkan dulu Malaysia ini adalah antara peneraju utama dari segi kualiti pendidikan, khususnya di rantau Asia Tenggara. Hari ini kita jauh tertinggal. Saya tak mau sebut nombor berapa, lagi ada yang persoalkan saya. Tetapi sistem ini, ya, dulu saya dah sebut SPBS ini akan gagal kerana kita nak buat sesuatu, kita tak bersedia di dasarnya, di asasnya. Guru-guru disuruh buat benda yang akhirnya kena bangkit 3 pagi, 4 pagi nak isi data-data anak murid. Tapi tak boleh juga, kerana sistem sokongan kita, logistik sokongan kita tidak ada atau tidak mampu untuk mengendalikan satu sistem yang cuba diperkenalkan. Kalau kita tak mampu nak buat, kita jangan buat dulu. Kesian pada guru, beban kerja teruk, ya, anak-anak kita. Saya boleh secara peribadi berkata saya tahu tentang perkara ini, kerana saya juga punya anak dalam tingkatan 3. Saya punya keluarga yang ramai daripada kalangan guru. Jadi kalau kementerian nak kata sistem ini berjaya, saya kata jangan kelentonglah di Dewan Yang Mulia ini, ya. Saya baca jawapan ini, tapi saya rasa jawapan ini tidak tepat. Jawapan ini hanya sekadar melepaskan batuk di tangga. Kita harus kembali kepada falsafah pendidikan negara yang asal, melahirkan insanul kamil, insan yang serba sempurna, bukan insan yang nak menjadi pekerja di industri tertentu. Kita bukan nak melahirkan manusia untuk mengisi ruang ekonomi sebagai pekerja. Kita nak melahirkan manusia yang mampu membawa perubahan dan menarajui negara. Itu bezanya. Kerana itu, Tan Sri Yang Di-Pertua, kita mohon agar sistem pendidikan negara ini jangan lagi lah dibuat sebagai bahan uji kaji. Cukuplah, berpuluh tahun dah tukar menteri, tukar dasar pendidikan negara, tukar menteri, tukar kaedah pengajaran kepada anak-anak kita. Cukuplah. Kita harus tegas dalam soal pendidikan negara ini. Tan Sri Yang Di-Pertua, Saya minta Yang Berhormat dapat simpulkan dalam masa 4 minit, boleh? 5 minit. Yang terakhir, Yang Berhormat Datuk Yusof Husin pun dia dah bagi ruang bercakap dia kat saya pun. Sebab tu dia tak bercakap. Tapi tak apalah, 5 minit. Boleh kita proksikan hak kita di sini. Boleh. Terima kasih. Jawapan menteri, ya, saya nak rujuk pada jawapan menteri. Dia kata sistem pendidikan SPBS ni ada ujian bulanan, ada peperiksaan pertengahan tahun, ada macam-macam jenis ujian. Tak ada. Tidak ada. Kecuali pada awal tahun ini baru anak-anak tingkatan 3 diberikan ujian. Bila mereka dapat tahu
bahawa akan berlaku dipanggil sebagai P3T. Saya minta kementerian tolong teliti semula. Ini bukan persoalan kerja kita masuk kerja makan gaji. Ini persoalan anak-anak dan persoalan masa depan negara. Ini persoalan pendidikan yang akan menyediakan generasi baru yang boleh membawa Malaysia ke arah yang jauh lebih baik daripada apa yang ada sekarang. Sedikit tentang GST yang saya akan sentuh dengan lebih teliti dalam perbahasan rang undang-undangnya nanti. Ini sistem cukai yang kita boleh panggil sistem cukai pukat tunda. Semua kena. Sistem percukaian yang lama, dia ada tahap. Gaji 2,500 ke atas baru kena cukai. Sekarang ni makcik jual goreng pisang tepi jalan pun kena cukai. Beli tepung kena cukai. Beli barang-barang yang dalam senarai GST kena cukai. Adakah GST ini benar-benar membantu kaedah pengurusan sistem percukaian negara? Kita harus teliti minta semula. laluan sikit Saya saja. Saya rasa masa saya tak banyak. Saya nak bagi laluan, tapi saya mesti tak banyak. Kemudian Tepung tak kena GST, kontrol pun tak. sila. Ya, maksud saya benda-benda yang termasuk dalam senarai yang diluluskan di bawah GST, semua orang kena. Bagi tahu saya siapa yang tak kena. Semua kena. Kalau dulu hanya 2,500 ke atas gajinya yang kena. Sekarang ni semua kena. Ini hakikat yang harus kita terima. Kita mendengar jawapan kerajaan membantu rakyat di bawah dengan pemberian pelbagai sumbangan, BRIM dan sebagainya. Pemberian ini bagi saya adalah kaedah yang tidak membantu sistem pengurusan ekonomi negara. Bahkan ianya akan menggalakkan lebih kepada perbelanjaan, bukannya simpanan untuk masa depan mereka. Kita bagi duit, kita tidak tegaskan duit ini berapa peratus nak disimpan. Dia belanja macam tu saja. Ini tidak membantu. Tapi saya akan perincikan nanti dalam ucapan berkaitan tentang rang undang-undang GST ini nanti secara lebih detail. Datuk Yang di-Pertua, akhir sekali saya ingin menyentuh sedikit tentang industri pelancongan negara dan tragedi yang berkaitan baru-baru ini. Ya, semua orang tahu dan ada disentuh oleh beberapa rakan yang berhormat dalam Dewan Yang Mulia ini. Dalam pada kita nak membangunkan industri pelancongan negara, jangan kita gadaikan nilai agama dan budaya negara ini. Pelancong luar datang sini bukan nak tengok bagaimana cara kita amalkan budaya mereka. Mereka nak tengok macam mana kita amalkan budaya kita. Kalau setakat nak minum arak, kalau setakat nak dadah, tempat mereka lebih canggih daripada kita. Bukan itu yang mereka nak lihat. Dalam kita merangka dasar pelancongan negara, harus kita ambil aspek seperti ini. Jangan kita gunakan alasan membenarkan penganjuran konsep seperti ini untuk menarik pelancong. Tidak. Sebenarnya, Tan Sri Di-Pertua, insiden atau tragedi kematian ini bukan kali pertama berlaku di Malaysia. Ini bukan kali pertama berlaku di Malaysia. Ini kali pertama di-highlight dengan izin secara besar-besaran oleh media. Tahun sebelumnya, kalau tidak silap saya, konsert yang hampir serupa. Saya mohon diperiksa kesahihan faktanya. Berlaku 13 kematian dalam konsert yang hampir serupa. Semuanya berkaitan dengan alkohol dan dadah. Yang berhormat sebut tadi sebenarnya dah lepas dah. Ya. Masa 5 minit itu saja. Kalau dapat Ya, simpulkan. 2 minit. Okey. Maaf, saya mohon maaf. Cuma saya nak nyatakan persoalan pelancongan negara kita tadi, jangan kita guna alasan pelancongan ini untuk membenarkan sewenang-wenangnya. Ya. Tindakan membatalkan konsert selepas itu bagi saya tindakan yang wajar. Tetapi kalau nak benarkan konsert, nak benarkan benda-benda macam ni, kawalannya harus tegas, kelulusannya harus tegas. Benda ini tidak perlu dan tidak membantu ekonomi negara, membantu ekonomi penganjur sahaja. Okay. Oleh itu, Tan Sri Di-Pertua, saya mohon ucapan terima kasih, ribuan terima kasih kerana memberikan saya ruang untuk berbahas pada kali ini. Saya menjangka ramai kawan-kawan ingin bertanya, tapi rasanya kurang bertanya, mungkin mengantuk pada waktu ini. Walau bagaimana, terima kasih kerana sudi mendengar, dan saya mohon pihak kementerian juga, pegawai ada di luar, menteri tak ada dalam, tak apalah, untuk memberikan perhatian kepada semua
perkara yang dibangkitkan oleh saya dan juga teman-teman, tak kiralah warnanya apa. Kerana yang penting tujuan kita berada dalam Dewan ini ialah untuk sama-sama membangunkan negara tanpa mengambil kira perbezaan kaum, bangsa, agama maupun fahaman politik. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Yang Berhormat Tuan Saiful. Saya